Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk tutorial kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk membina live workbooks ataupun modul online atau buku kerja online yang menggunakan platform live worksheet. Okey, jadi kita terus kepada tutorial kita. Okey, di sini kita pergi dulu kepada platform liveworksheet.com iaitu website yang kita akan gunakan. Okey, biasanya kita akan gunakan untuk membuat interactive worksheet, tapi hari ini kita nak menggunakan interactive workbooks di mana interactive worksheet yang biasa kita bina itu kita akan combine membentuk workbooks. Okey. Di bawah satu topik yang sama. Tapi kat sini saya nak tunjukkan cara yang mudah di mana mungkin kita tak ada masa untuk membina interactive worksheet kita sendiri. Kita boleh search di bahagian interactive worksheet untuk membina workbooks kita sendiri. Okey. So sekarang kita pergi kepada make interactive workbooks. Okey. Sama ada lihat dulu video tutorial ataupun boleh terus kepada get started. Okey. Dan di sini untuk membina new workbook, okey, ini adalah contoh workbook yang telah saya bina di mana saya combine semua muka surat okey yang melibatkan worksheet yang melibatkan preposition of time. Okey, kalau lihat di sini semua adalah latihan live worksheet biasa. Saya combinekan mengikut muka surat yang berbeza, ada 11 muka surat di bawah satu workbook. So kita nak membina workbook seperti ini. Okey, jadi kita create, katakan di sini saya nak bina okey untuk haiwan, okey, unit 2 haiwan. So make new workbook. Oh sorry, okey kita tengok unit okey. Unit 2 sebab ini saya dah pernah guna. Unit 2 haiwan. Okey, jadi kita dah dapat satu workbook unit 2 haiwan. Okey, di sini kita boleh tukarkan okey cover di depan dia. Okey, upload cover. Klik pada upload cover, choose file. Okey, dan kita carilah mungkin kita dah ada file kita sendiri. Okey, pergi kepada picture, contohnya lah dokumen. Okey, di sini saya ada letakkan cover module, okey. Dan upload. Okey. Ini contoh modul cover modul yang telah saya bina, okey, modul online untuk unit 2 haiwan. Okey, jadi sekarang kita nak membina konten untuk workbook sini, pergi kepada search interactive worksheet kalau kita tak ada konten kita sendirilah. Okey, kita hanya perlu search dekat situ, katakanlah saya nak mencari haiwan membiak. Okey, search haiwan membiak ini adalah yang telah dibina oleh guru-guru lain. Okey, kita boleh menggunakan konten ini untuk dimasukkan kepada workbook kita. So, add to my workbooks. Asalkan konten ini adalah public. Okey, so add to my workbooks. Okey, under workbooks unit 2 haiwan, add worksheet to selected workbooks. So, sekarang kita dah ada satu muka surat lah. Okey, sekarang kita cari pula muka surat yang seterusnya, bahan yang seterusnya. Okey, contohnya yang ini. Okey, so kita boleh add juga, add to my workbooks, unit 2 haiwan. Okey, so kita tengok kepada workbooks kita balik. Okey, adakah semua muka surat ada? Ya. Okey, semua ada muka surat dan di sini kita boleh katakanlah muka surat tu kita nak ubah. Okey, kita just pergi kepada yang ini move to page. Okey, katakan nak jadikan dia page 2, so letakkan nombor 2, maka dia akan jadi page 2. Okey, sekarang workbooks kita dah siap tapi kita nak assign kepada murid kita sebab kita tak boleh share workbooks dalam bentuk custom link. Okey, sekarang kita nak share, kita kena assign to students. Okey, dan di sini saya dah bina kumpulan student saya di bawah satu nama group PPKI Smekot. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk membina kumpulan seperti ini.
Okay, kita pergi kepada kita punya ni sendiri. Okay. Pergi kepada My Students. Okay. Okay, di sini add group. Okay, klik pada add group. Masukkan nama kumpulan, contohnya kelas inovatif. Kemudian kita add group. Oh sorry, saya dah ada pernah guna. Jadi kita masukkan inovatif katakan. Okay, so add group. So di sini ada satu kumpulan. Sekarang kita nak add students. Okay, sama ada kita boleh invite students menggunakan kod kumpulan, di mana kita copy kod ni dan kita share kod ni ke dalam grup WhatsApp ibu bapa ataupun kepada murid itu sendiri, dan murid perlu akses kepada website ini menggunakan di bawah student access lah. Okay, menggunakan username dan juga password sendiri. Tetapi itu cara yang pertama lah. Okay, boleh juga kita bina sendiri. Okay, username dan password. Contohnya yang ini, kita masukkan terus daftar terus nama-nama murid, nama penuh. Kita masukkan username yang kita create sendiri dan password yang kita create sendiri di bawah kumpulan inovatif ini. Kemudian kita kongsikan semua ini kepada murid. Okay, itu pun lebih mudah sebenarnya. Kita kongsikan semua ini kepada murid dan murid hanya perlu masuk kepada student access, masukkan username dia dan juga password yang telah kita berikan. Okay, dan dia akan, bila dia enter, dia akan terus masuk kepada kumpulan yang telah kita tetapkan. Okey, sekarang itu cara untuk kita nak add students kepada kumpulan kita. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak assign kita punya workbooks itu kepada student. Nak share workbooks kepada student. Okey, so kita pergi kepada My Workbooks. Okey, di sini okay, ada beberapa menu di sini. Okey, kita boleh gunakan assign to students. Okey. Dan katakan di sini murid dah ada kelas inovatif. Bila murid dah masuk, dia akan terus direct masuk kepada kelas yang kita dah masukkan. Okey, seperti mana yang telah saya bina ini, PPKI Semekot. Okey, sekarang kita ada workbook unit 2 haiwan. Jadi kita hanya perlu klik pada student-student yang kita nak share workbooks kita. Okay, klik sahaja ataupun klik all terus. Okay, lebih mudah. Klik all. Kemudian save change. Okay, klik save change dan workbooks ini secara automatik akan masuk terus kepada kepada account mereka sendiri. Okay. Dan bila mereka buka sahaja account, login kepada account mereka menggunakan username dan password yang telah kita berikan tadi, akan terus keluar workbooks yang telah kita share kepada akaun mereka. Okey, contoh, saya bagi contoh dekat sini yang telah saya bina. Okey, My Workbooks. Okey, contoh yang ini kita boleh nampak nanti, kita tengok kepada result. Okey, saya tunjukkan students result. Okey, ini adalah result yang murid. Okey, boleh nampak perkembangan dia daripada sini. Kita boleh nampak murid mana yang belum siapkan, murid mana yang dah siap, okey, yang dah complete. Okey, di sini boleh nampak Liu Yan Hao. Dia dah complete semua keseluruhan. Okey, ini adalah grade yang kita tetapkan. Saya gunakan custom picture, okey, gambar stiker. Dan di sini dia ada letakkan total points. Yang ini dikira secara automatik. Okay, di mana sepatutnya total point dia adalah 110. Jadi murid ini dapat 101.3/110. Dan average grade pun dia dah letakkan di sini. Okay, secara automatik. Okay. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak perkembangan dia ataupun perkembangan student lain. Kita boleh nampak daripada sinilah group result ini. Okay. Okay, jadi kita boleh pantau daripada sini murid yang belum dan yang telah siapkan latihan. Okay, markah pun dah ada. Even kita boleh set seperti mana live worksheet biasa, kita boleh set jawapan ataupun jawapan yang betul dan jawapan yang salah lah. Export as XLS. Okay.
Okey. So yang ini dalam bentuk live worksheet. Okey ya, yang ini. Page 1 hingga page 11. Okey, kita boleh nampak keputusan dia, result dia 6.7, 9.5, 8.8. Okey, ada yang dah siap dan ada yang belum siap lagi. Boleh dia akan keluar dekat sini lah. Macam contohnya Aiman Faris, dia dah siapkan muka surat 11 dan mendapat 8.8 markah. Okey, yang itu. Okey, di sini saya nak tunjukkan juga sebenarnya kita boleh tukar, kita boleh letakkan grade untuk workbooks kita. Kita masuk kepada grading option. Okey, di sini kalau kita menggunakan, macam tadi saya gunakan decimal, so dia keluar dalam bentuk decimals lah. Okey, perpuluhan. Ataupun kita boleh buat custom tag sebenarnya. Okey, di mana kita tetapkan kalau yang dapat 10 markah, kita letakkan outstanding, excellent. Boleh tukar ikut guru lah. Okey, kita nak letak apa, baik ke, cemerlang ke. Okey, ataupun tadi saya juga gunakan custom image. Okey, di mana bila markah dia tinggi, dia akan dapat bintang yang happy macam ni. Okey, bila markah dia rendah, bintang pun akan jadi sedih macam ni. Okey, itu kita boleh tetapkan. Okey, so save change je lah. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Okey, di mana kita dapat membina interactive workbooks. Okey, jadi diharap perkongsian ini dapat membantu guru-guru, dan jika perkongsian ini berguna, dapat dimanfaatkan, okey, mohon sokongan untuk like, share dan subscribe kepada YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jadi semoga dipermudahkan. Okey, bertemu lagi dalam siri tutorial yang akan datang. Okey, bye.